Okay. Okay. Right. So ni redox reaction di mana kalau dia donate elektron, dia akan undergo oxidation. Okay, so contohnya NADH dia akan donate H+, dia akan buang H+. So bila dia buang H+, dia akan buang juga elektron. So bila dia buang elektron, dia akan undergo oxidation. Sama juga kalau NAD plus ni lah So kejap Sekejap. Okay. So kalau NADH jadi NAD plus, so dia akan undergo oxidation. So di mana dia buang elektron. Okay, kalau dia NAD plus jadi NADH, dia akan go oxidation. Bukan, reduction, sorry. Tadi oxidation dah. Reduction. So dia terima elektron. So ni saya rasa you all pun pakar pasal kimia kan. So bila dia terima elektron, reduction. Dia buang elektron, oxidation. Macam tu lah Okay, so tu pasal kimia ni dah terangkan juga. Saya skip yang ini. Kita fokuskan pada inilah. Okay, so saya dah simpulkan hari tu kenapa satu NADH jadi 3 ATP sebab 3 kali pump. Kenapa satu FADH tu jadi dikonvertkan dia jadi 2 ATP sebab 2 kali pump kan. Okay, so hopefully you all still ingat the process, basic process itu. So ini dia punya gambaran, tak nak yang ni, saya pergi yang inilah Okay, so di mana kita ingat balik glycolysis, okay, ada 2 ATP dan 2 NADH. Okay, lepas tu masuk pyruvate oxidation, dia ada 2 NADH. Okay, terus masuk. Lepas tu acetyl-CoA tu masuk Krebs cycle. Okay, dia hasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH tu masuk ETC. Okay, cuma ada satu part sini, lupa. Yang ni 2 ATP by substrate level lah. So bila semua NADH tu dikonvertkan dalam ETC jadi 34 ATP ditambahkan dengan 2 dan 2 dapatlah 38. Okay, cuma saya nak fokuskan untuk malam ini di sini. Electron shuttle across membrane. So kalau kamu baca nota awak ternampak perkataan shuttle tu apa benda, so malam ni lah saya nak terangkan sikit. Okay. Okay, so shuttle ni dia adalah macam perantara lah, pembawa. Okay, so pembawa apa? Pembawa elektron. Right? So ada 2 jenis shuttle. So malate shuttle dengan glycerol 3-phosphate shuttle. So dalam silibus awak kita akan belajar yang inilah malate shuttle ni untuk active cell. Contohnya adalah dekat liver cells, kidney, heart yang banyak proses berlaku. Okay, so di mana banyaklah glycolysis ditukarkan, glukos ditukarkan jadi ATP kat situ. Okay. So secara briefly malate shuttle ni kita tengok gambaran dia. So daripada glycolysis, kamu tahu dia ada hasilkan NADH, betul tak? Ada kan? Ada 2 NADH. Okay. NADH ni diperlukan masuk ke dalam matrix of mitochondria. Ini matrix, okay? Matrix of mitochondria. Tapi NADH ni tak boleh terus masuk sebab dekat mitochondria ni ada outer membrane, ada inner membrane. So dia tak telap. So NADH ni kamu tahu dia membawa elektron dan juga H+ kan. So dia terima kan. Tapi bila dia undergo oxidation, so dia buang elektron, dia akan jadi NAD+. Elektron tu pergi mana? Elektron tu akan pergi ke OAA. So OA ni dah sebagai shuttle. Okay, so dia akan terima elektron daripada NADH jadi malate. So malate ni lah yang membawa elektron tu ke dalam matrix of mitochondria. So bila dia masuk dalam dalam matrix of mitochondria, dalam bentuk malate tu, dia turunkan penumpang dia, elektron tu, dia diterima oleh NAD+. NAD+ tu akan jadi NADH. Okay. And NADH inilah yang akan bawa elektron tu yang daripada luar tadi tu masuk ke dalam ETC. So dipaskan dalam ETC tu. Ni secara kasar lah. So nanti bila malate tu dia bagi elektron, so dia akan jadi balik OAA dan tunggulah balik yang kat luar tadi tu. So dia macam bila ada elektron dia akan tukar jadi malate. So malate tu bawa masuk ke dalam matrix.
So bila dalam matrix tu dia bagi elektron tu kepada apa? NAD+ jadi NADH, so dia keluar balik. Macam itulah So penerangan dia. So NADH dalam glycolysis ada terhasil tapi cannot enter mitochondria sebab it is not permeable to NADH. Membrane dia tak permeable. Jadinya macam mana kita nak masukkan sebab kita kena convertkan NADH ni kepada ATP. Sebab satu NADH dapat 3 ATP. Sayanglah kalau kita tak convertkan. Okay. So, kita gunalah shuttle ini. So, the electrons from NADH in cytoplasm must be transferred to a molecule that can freely move through mitochondrial membrane. So, apa molekulnya? Iaitu malit lah. Okay, so malit itulah yang boleh keluar masuk. Okay, so in malit shuttle, OAA in mitochondria moves into cytoplasm. Kalau kamu ingat OAA tu daripada mana Mana kita pernah dengar? Krebs cycle. Ingat tak Krebs cycle yang saya ada lukis tu ada 4 carbon Krebs cycle dalam OAA tu. So bila OAA tu digabung dengan acetyl-CoA, yang 2 carbon tu dapatlah 6 carbon. So itu Krebs cycle lah. Tapi OAA tu juga boleh digunakan untuk shuttle ini. So bukanlah OAA yang sama. Mungkinlah ada yang lain juga sebab kan benda molekul ni banyak je. Ada je lies freely in our mitochondria. Cytoplasm pun ada. So memang molekul tu ada je. Okay. Jangan kamu ingat orang yang sama juga. Lain. Okay. So moves into cytoplasm and receive electron from NADH. So bila dia receive electron, dia akan di-reduce. Jadilah malit. Okay. And moves into mitochondria. NADH is oxidized into NAD+. Okay, dia akan jadi NAD+. And remain in cytoplasm to receive electron from glucose during glycolysis. So NAD+ ni tadi tu, yang dia dah jadi NAD+ tu kan, dia akan pergi mana? Dia akan pergi glycolysis lah. So dia akan masuk glycolysis untuk di-convertkan jadi NADH balik. Yeah. So kita revise balik. So memang ATP production ni ada 3 cara kan sebenarnya kan. Tapi untuk topik ini kita ambil 2 lah substrate level phosphorylation dengan oxidative phosphorylation. Okay, so faham yang Malik shuttle tadi tu. So briefly macam ni lah. So di mana saya ulang balik secara kasar, fotos yang baru masuk, glycolysis dia ada hasilkan NADH. NADH tu bawa elektron. Okay. So bila dia nak masuk dalam mitochondria, dia tak boleh. Jadi dia menggunakan OAA lah sebagai perantara. NADH tu bagi elektron tu kepada OAA. OAA akan jadi malit. Okay, oksidah jadi malit. Yang NADH pula akan reduce jadi NAD+. So mana pergi NAD+ ni? Dia akan masuk across the mitochondrial membrane. Dan dia kan tengah bawa elektron kan? Dia tengah bawa elektron tau. So dia akan bila dalam matrix mitochondria tu, dia akan bagilah malit elektron tu kepada NAD+. So NAD+ ni akan terima elektron. Okay, dia akan jadi NADH. And NADH pergi mana? Pergilah masuk matrix, pergilah masuk ETC yang banyak-banyak yang pas tadi tu. Yang hari tu kita belajar tu. Okay, so yang malit tadi tu, bila dia dah turunkan elektron tu, dia keluarkan elektron, dia akan automatik jadi OAA balik. Okay, so di mana OAA tu akan keluar, tunggulah elektron yang seterusnya. Kamu bayangkan dia macam taksi lah. Okay, so OAA ni taksi malit ni bus. So OAA ni bila dia terima elektron, dia terima penumpang, dia tiba-tiba jadi bus. Automatically magically jadi bus. So bus tu akan masuk matrix KMJ. Okay, sebab bus je hanya boleh masuk. Okay. So bus tu bila dia turunkan penumpang, bila turunkan awak, so dia akan jadi taksi balik. So taksi tu akan keluarlah balik menunggu penumpang yang lain. Macam tu. Okay. Okay. Right. So itu je Malik shuttle, just untuk nak membawa NADH daripada luar ke dalam supaya yang kat luar tu boleh keep on producing NADH. Sebab kalau tak bawa masuk NADH, nanti kat luar banyak NADH. So macam membazir lah.
And then tak bolehlah pula nak hasilkan ATP yang baru. Walaupun glycolysis, sekejap, ada tak cerita? Ada patutnya. Walaupun glycolysis hanya hasilkan 2 ATP, okay, tapi kalau NADH tu tak boleh di-recycle jadi NAD+, tak bolehlah hasilkan ATP dekat glycolysis tu. So dia kena NADH jadi NAD+, baru boleh undergo yang glycolysis tu. Okay. So secara kasarnya dia dah tengok kan. So ini glycolysis. So netnya 2 ATP dan 2 NADH. Nampak ni ada NADH. So inilah yang kita nak bawa masuk ke dalam matrix of mitochondria. Okay, kalau kita tak bawa masuk, benda ni akan banyak dekat cytoplasm. Jadi tak boleh nak recycle balik, nak dapatkan NAD+ tu daripada mana. So kita nak kena bawa NADH tu masuk ke dalam dalam matrix of mitochondria. So untuk stage yang kedua, pyruvate oxidation, ada 2 NADH. Ini dah memang kat dalam mitochondria, so tak kisahlah. Okay, so 2 NADH, tak ada ATP. Krebs cycle, kita tahu kan ada 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Okay, yang inilah 2 ATP. Okay. So yang ni pula kita dah tahu 2 NADH tu akan bila dikonvertkan jadi masuk ETC, dapatlah 6 ATP, 2 NADH, ni daripada pyruvate oxidation yang ini. Okay. Dan bila ada Krebs cycle sama jugalah. So dapatlah 34. Okay. Di mana yang lagi 4 iaitu daripada sini. Glycolysis yang ATP sendiri, Krebs cycle pun ATP sendiri. So ada 4 ATP. So bila kita total it up, okay, dapatlah 38 ATP. Ni macam kesimpulan dia lah dalam table-table ni. Faham Okay. Right. So itu sahaja untuk oxidation. Maksudnya aerobic oxidation. Okay. So kamu ingatlah aerobic oxidation tu daripada glycolysis sampailah Malik shuttle ni. Okay. So kita masuk untuk yang anaerobic pula iaitu fermentation. Right. So bila does not require oxygen in the breakdown of glucose. So dalam keadaan yang tak ada oksigen, glukos tu masih boleh dipecahkan. Okay, tapi ATP yang terhasil tu sikit sahajalah. Okay, cara nak pecahkan glukos dalam keadaan tak ada oksigen ada 2. Okay, yang berlaku lah untuk animal, untuk plant, alcohol fermentation. Kalau untuk animal, lactate fermentation. Okay, so ini fermentation anaerobic lah, anaerobic. Okay, so ini gambaran dia glukos. Dia akan masuk, diserap dalam darah kan, diserap dalam setiap sel. Dalam sel tu pula dia akan glycolysis. Ni glycolysis lah sebenarnya, glycolysis. Hasilkan pyruvate. So kalau sel tu ataupun surrounding sel tu ada oksigen, dia akan terus masuk proses yang panjang-panjang kita belajar itu. Okay, dapatlah 38 ATP. Tapi kalau keadaan sel itu tiada oksigen ataupun kurang oksigen, pyruvate tadi tu akan masuklah fermentation. Okay, so dia akan masuk fermentation. Okay. So etanol ataupun lactate lah bergantung pada sel. Faham Okay. So both aerobic and fermentation involve glycolysis. Okay, ingatkan tadi kan yang ni? Dua-dua aerobic ataupun fermentation ada glycolysis. Okay. To oxidize glucose into pyruvate. NAD+ acts as electroacceptor and is reduced to NADH. Okay, dah tahu tadi kan, dia terima H+, dia terima juga elektron, jadilah NADH. The difference in both processes is the mechanism to oxidize NADH back to NAD+. So kalau yang aerobic respiration kita belajar panjang-panjang tu, banyaklah proses yang tukarkan NADH back to NAD+. Tapi kalau untuk anaerobic pun boleh juga tukarkan NADH kepada NAD+. Okay? Which is required to sustain glycolysis. Nampak ni. Kita perlu menukarkan NADH kepada NAD+. Perlu. Kenapa? Sebab nak sustain glycolysis. Kenapa nak kekalkan glycolysis? Apa sangat kepentingnya glycolysis ni? Sebab glycolysis ni ada hasilkan ATP walaupun dia 2 sahaja. Okay, so walaupun glycolysis kita tahu 2 ATP sahaja tapi dia sangat penting lah untuk sel tu.
for it to still be alive, dia perlu convertkan yang inilah. Okay, so fermentation occurs when oxygen is not available. So involve only glycolysis pathway in cytoplasm. So yang ini glucose kepada pyruvate, ini gambaran untuk glycolysis kan. Glucose kepada 2 pyruvate, dah belajar kan. So akan dapat 2 ATP dan 2 NADH plus H+. Okay. So in the absence of oxygen, pyruvate cannot be transported into mitochondria. Tak boleh nak masuk dalam mitochondria sebab kurangnya oksigen. So pyruvate remains in cytoplasm. So to avoid cell from ATP shortage, glycolysis must continue. Nampak tak? Untuk mengelakkan daripada sel itu kekurangan ATP, nanti sel tu akan mati. So kita tak nak sel tu mati. So kita kena undergo fermentation juga. Okay. So as glycolysis continue, the concentration, sorry. So the concentration, sabar. So ini, okay, sorry. Sambung balik. As glycolysis continue, the concentration of NADH increases. Nampak ni, bila glycolysis keep on ada je, okay, sebab ada glucose je, so NADH akan increase. So concentration of NAD plus akan decrease, menurun sebab kita convertkan NAD plus jadi NADH kan. So NADH lagi banyak. Cell has limited supply of NAD plus. Okay. In order to sustain, untuk mengekalkan glycolysis, NADH tu perlu untuk dikonvertkan jadi NAD plus. So NADH is oxidized, NAD plus is regenerated. Okay. Iaitu melalui proses fermentation inilah. Okay. Organic compound which receive the electron is reduced. Okay, reduced forms of this organic compound usually the cells a waste byproduct. So types of fermentation depends on these organic compounds. So ni ayat yang nombor 2 ni kan, reduced forms of this organic compound usually toxic to cells, a waste byproduct. So contohnya kan, contoh dalam animal cell pyruvate tu, bila terlampau banyak lactic acid, okay, lactate ni, so dia adalah toxic kepada kita punya sel. So bila dia terlampau banyak, kita akan mengalami cramp. So kan kalau kita macam bersukan kan, so kurang dalam badan kita, kurang oksigen. So tiba-tiba kaki kita cramp. Sebab kita punya dalam badan kita kekurangan oksigen lah. Okay. Sebab itulah masuk yang toxic tu. Right. So di mana as you can see here, so glucose jadi 2 pyruvate melalui proses glycolysis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Okay. Pyruvate ni tak boleh masuk mitochondria. Jadi dia akan ditukarkan organic compound. Okay. Jadilah reduced organic compound bila dia terima elektron daripada NAD+. NADH, sorry. NADH akan jadi NAD+. Okay, so organic compound ni bergantung pada sel lah. So sel, tengok apa sel. So lactate fermentation adalah untuk animal cell, alkohol untuk plant cell. Okay, so tengok gambar ni. Ni baru spesifik. Kalau tadi dia macam general. So ni spesifik, okay. So glucose, 2 pyruvate. Jadi glycolysis. Okay. So kita tahu dia hasilkan 2 ATP dan 2 NADH. So 2 pyruvate ni tadi ni, instead of dia going into mitochondria, dia akan terima balik. Dia akan terima balik elektron daripada NADH. Jadilah lactate. Macam tu. So kiranya dia sendirilah, dia dah dihasilkan. So dia sendiri akan pergi balik dekat NADH, dia minta balik elektron dia tu. So NADH tu akan jadi NAD+. Okay. Bila dia terima elektron, dia akan jadi lactate. Okay. So as you can see here, occurs in animal cell when oxygen is insufficient. So anaerobic berlaku. Okay. Aerobic tak dapat lah support. So glycolysis occurs to oxidize glucose into pyruvate. So as we know, 2 NADH, 2 ATP. Okay. Pyruvate receives electron from NADH. Nampak ni? Ni dah mula fermentation lah ni. Pyruvate akan receive electron
causing it to be reduced into lactate. Okay. NADH pula bila dia buang elektron, dia akan jadi oxidize, jadilah NAD+. So dia akan masuklah pada dalam glycolysis balik. Dia recycle balik. Okay. So lactate akan mula accumulates in the muscle cell. So inilah kata toxic tadi tu. So hydrogen ion concentration increases. So pH akan rendah. So akan menyebabkan muscle cramps. So soreness. Okay. Okay. So itu lactate fermentation lah. Sama juga yang ni. About 80% of lactate is eventually exported to the liver where it is used to regenerate more glucose for the muscle cells. So kiranya dia akan dibawa kepada liver untuk kan liver kita kan untuk buang toksik tu semualah. So the remaining 20% is metabolized in muscle cells in the presence of oxygen. For this reason, you continue to breathe heavily after you have stopped exercising. Sebab itulah bila kita stop exercise, kita akan cuba untuk hirup udara balik. Supaya dalam badan kita tu banyak oksigen balik supaya dia boleh proceed masuk aerobic respiration. Tak nak teruskan anaerobic. Kalau teruskan anaerobic nanti kita cramp je sentiasa. Kaki kita cramp je sentiasa. Okay. Okay. So yang ini pula alkohol. Okay, tadi kalau glukos undergo glycolysis dapat pyruvate. Pyruvate tu sendiri kan yang terima balik NADH kan. Tapi untuk alkohol ini pula pyruvate akan undergo decarboxylation jadi 2 acetaldehyde. Okay, acetaldehyde tu pula yang akan terima elektron from NADH. Ni ada elektron kan. So dia terima, dia akan jadi etanol. So beza ni dekat sini je lah. Kalau tadi pyruvate tu terus terima. Kalau dekat lactate, faham So kalau lactate, pyruvate tu terus yang terima elektron. Kalau untuk etanol, pyruvate tu dia akan buang karbon dia dulu. Okay, contohlah So pyruvate ni kamu tahu dia 3 karbon. So bila dia buang CO2, jadilah 2 karbon. Tinggal 2 karbon. So jadi etanol tu automatically kamu kena terus fikir 2 karbon lah. So as you can see nampak 2 karbon. 1, 2. Right. So occurs in plant when oxygen is insufficient to support aerobic respiration. So ni sama juga ATP. Okay, tapi pyruvate undergo decarboxylation, that is removal of CO2. Nampak dia buang dulu. Bukan pyruvate tu sendiri yang terima. So pyruvate tu kena undergo decarboxylation dulu. Hasilkan acetaldehyde. Acetaldehyde tu pula akan receive elektron daripada NADH. Menyebabkan dia reduce jadi etanol. Okay. Alamak. Ni. Boleh pula. Sekejap. Okay, so faham harap-harapnya you all okay lah. Kalau tak ada tak apa. Okay, nanti saya ada buat recording tu. Ni lah. Kita tengok balik. So kiranya ingat balik kalau lactate tu, pyruvate tu sendiri yang terima. Kalau untuk etanol, pyruvate tu kena buang karbon jadi acetaldehyde. Acetaldehyde tu akan terima elektron daripada NADH. Jadilah etanol. Okay, so ni beza dia. Untuk aerobic fermentation, ada oksigen. Dapatlah 38 ATP. 38 Kalau alcohol fermentation, kita tengok ada berapa ATP? 2 ATP sahaja. 2 ATP ni daripada mana Daripada, tengok kejap. Tengok kat sini. Kalau etanol kan, etanol fermentation, ni lah. Ada tak ATP? Ni, tak ada kan? Cuma ada dekat sini sahaja. Kiranya yang 2 ATP ini, yang ini adalah daripada glycolysis. So if you have your notes, glycolysis. Tambahkanlah yang kalau ada note awak sekarang, 2 ATP ni daripada glycolysis. Okay. Sama juga 2 ATP ni daripada glycolysis. So walaupun 2 ATP sahaja, dia penting juga tahu proses ni. Fermentation ni.
So apa kepentingan dia untuk menghasilkan inilah fermentation in industries, food industries, okay, water, drinks. Okay, so ini contoh. Jap. Okay, dah. Okay, so yang ini saya rasa you boleh baca sendiri. So setakat ini itu sahajalah untuk malam ini. So nanti apa-apa boleh tengok balik recording. Sekejap je ni sebab saya nak